Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah sihat dah. Alhamdulillah. Tahniah kan boleh baca Quran kan. Kita kata ni bulan-bulan Ramadan ni peluang peluang kita dapat pahala lebih, dan Allah bagi juga kita semua kita kata izin, Allah izinkan kita semua untuk melangkah mai ke kelas Quran, kita mengaji. Sebab ada ramai orang dalam dunia ni umur lebih kurang sebaya tapi tak tahu pergi mana. Tak tahu tang mana kan. Banyak juga kat shopping mall kan. Dalam duk bertongkat tak larat nak jalan tu shopping juga kan. Jadi kita ni mana Allah pilih lah kan. Dan kita kata rezeki sebenarnya kan. Rezeki bila kita mau, kita kata kita ada rasa nak main ke tempat-tempat pengajian. Baik, tadi Umi Habak minta bagi tazkirah. Saya tengah ada buat kerja kan. Saya pun tanyalah tajuk apa. Kata dalam 15 minit pasal ikhlas. Saya kata tu tajuk semalam. Jadi semalam saya ada kuliah dekat Masjid Taman Sutera Kajang, Selangor lah. Tajuk ikhlas ni, pesan-pesan ikhlas. Jadi semalam memang baru main, lepas habis kelas tu terus main sini. Tak balik rumah dah. Dari kelas terus main. Dia alhamdulillah, mungkin pada saya Allah gerakkan hati tu kan, maknanya Allah yang menggerakkan hati bagi tajuk yang tak payah baca dah. Tak payah baca baru dah. Cuma semalam dekat Kajang kan, hari ni dekat Bawah Goncak. Jadi kita nak kena kangak-kangak sikit lah bunyi perleh dah. Semalam dia lain sikit bunyi kan. Tak berapa nak biasa ni. Bagi tazkirah dalam bahasa kita perleh ni. Tapi faham lah. Dekat KL memang senang kan. Dia boleh faham semua. Kalau tiba-tiba kecek Kelantan ke, benar ni. Susah sikit. Baik. Jadi bila kita bincang tentang ikhlas, satu benda yang merupakan rahsia Allah SWT. Dan semalam saya sebutkan satu perkara, bila diminta tajuk ikhlas, bagi saya mungkin ikhlas bunyinya senang tapi berat. Sebenarnya berat di fikiran dan hati kita. Jadi semalam masa nak pergi kuliah tu, saya 1 jam duduk atas motor. Naik motor dari Batu Cave sampai Kajang. Dengan suami lah, merepit dengan bawa beg nak balik kampung kan. Seronok lah. Kita kata apa, enjoy the life kan. Hujan-hujan lah. Hujan semalam kan. Memang kat sana pun mesti lebih kurang gini. Tapi tak lebat mana lah, lepas lah Alhamdulillah. Cuma nak ceritanya 1 jam atas motor tu, kita tahu atas motor dia tak macam atas kereta. Atas kereta boleh baca buku ke, buka handphone ke, paling kurang sembang. Takkan duduk diam lah kan. Tapi bila atas motor memang kena duduk diam kan. Jangan tak lena pun tak boleh kan. Lena habis lah. Jadi bila duduk diam ni, tak ada benda lain yang boleh kita buat melainkan zikir dan fikir kan. Jadi waktu tu selain berzikir, perkara yang difikirkan adalah tentang ikhlas ni. Bila kata ikhlas ni, satu perasaan, kita kata rasa bimbang yang ada dalam hati ni. Bila sebut pasal ikhlas ni, kita kata benda yang sebenarnya orang mati je boleh cerita. Sebab dia dah confirm kan, dia ikhlas dah dalam hidup dia. Sebab bila cerita ikhlas, dia ada cerita sebelum, semasa dan selepas. Maknanya sebelum kita buat satu benda, masa kita buat benda tu, dan sampai lepas pada tu ikhlas masih belum dapat confirm. Sebab tu sampai mati baru kita boleh dapat confirm kita ni ikhlas tak sebenarnya dalam hidup kita. Kita pun tak tahu kan? Sebab kalau kata sebelum, contohlah ni nak mai kelas baca Quran ni kan, sebelum mai kelas ni insya-Allah ikhlas belaka kan. Tak ada siapa paksa kan. Dan biasanya ikhlas ni mudah dapat kalau kita tak dibagi apa-apa ganjaran. Tambah-tambah tengok tadi, banyak kuih depan ni. Ada kuih. Ada orang bagi kan. Maknanya bukan kita fikir nak dapat apa. Kita fikir nak bagi tu. Kan? Yang itu insya-Allah menyelamatkan kita daripada rosaknya niat kita kan. Lain kalau tiba-tiba ada habuan dunia yang kita dapat kan. Habuan dunia ni biasanya 3 je. Harta, takhta, wanita. 3 je kan. Sama ada
ada habuan duit kan, ataupun adanya jawatan, ada glamour kan, ada pangkat yang kita nak kan. Kalau wanita, kita semua wanita lah kan. Maksudnya itulah dunia. Maknanya kita dapat habuan lah kan, kita dapat sesuatu yang tu menguji keikhlasan. Sebab tu sebenarnya orang yang tampil di depan orang ni, dia lebih teruji, lebih berat nak jaga ikhlas dibandingkan yang kerja balik tabir kan. Kerja balik tabir ni orang tak kenal, orang tak tahu. Sebab tu kadang-kadang lebih banyak orang yang duduk balik tabir tu duduk dalam syurga, dan lebih banyak orang miskin yang masuk syurga banding orang kaya. Orang miskin ni orang tak kenal dia tak dapat banyak benda dalam dunia yang dia teringin kan. Jadi kekurangan hidup kat dunia ni kadang membantu keikhlasan kita. Jadi itu maknanya kita kata satu konsep keikhlasan yang sebelum mai kita jaga, insya-Allah kan. Dia kaedah dengan ulama ni, kalau dia nak keluar, dia nak pi kelas, pi mengaji kan, niat dia jaga tu dari rumah. Dia tak ada passion keluar tengah jalan terlupa niat. Kalau dia lupa niat, dia balik niat semula. Jadi niat tu kena mula pada rumah. Dari rumah lagi sebelum langkah kaki keluar tu, kita kata kita memang niat nak pergi mengaji, nak tambah ilmu, kita niat nak dekat dengan Allah, nak dekat dengan Quran kan. Kita nak faham isi kandungan Quran. Tambah lagi tadi contoh memang adalah kita kata dalam umur-umur macam ni masih sangat bersemangat nak mengapai lagi kan. Yang itu memang sangat terpilih kita kan. Allah pilih sungguhlah, sebab Quran ni kalau sampai kita tak berasa nak tengok, tak berasa nak hafal, tak berasa nak baca, tu maknanya satu azab dah kat dunia. Sebab dalam banyak-banyak mukjizat Nabi tinggal kat kita, yang paling besar Quran. Jadi kalau kita orang Islam, patutnya kita berasa mukjizat paling mahal Quran, yang kita paling nak Quran. Tiba-tiba kita duk fikir mukjizat hak ajaib-ajaib yang banyak orang nak ni musim-musim hujan ni, syok kan, kalau keluar hujan tak kena kita kan. Ada tiba-tiba awan menaungi kan. Hak tu orang nak sangat kan. Kalau boleh kan, nak balik rumah ni, klik mata je sampai. Tu mukjizat hak kita berangan nak, padahal tu tak ada apa dibandingkan dengan Quran. Hak kita nampak macam Quran macam tu je kan, macam satu naskah kan, satu naskah Quran yang macam buku macam tu je, tapi itu sebenarnya mukjizat paling besar untuk kita. Dan orang yang tahu menikmati Quran tu je yang kita kata merupakan orang-orang yang terpilih ya, manusia yang Allah pilih untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu cerita sebelum kita buat ni, kita jaga niat. Baik, masa kita duk ngaji ni, kadang-kadang niat tu masih teruji kan. Ada yang ngaji semangat ni nak main ngaji, tengah-tengah duk ngaji asyik salah je tak larat lah, balik tak mau main. Tu teruji lah. Jadi bila kita nak ikhlas ni memang akan sentiasa diuji. Kalau tak diuji, tak nama ikhlas. Lepas habis ni, selesai kita balik masing-masing kan. Tiba-tiba jiran sebelah tanya, balik mana kau? Balik kelas ngaji Quran. Kata, rajin kau tu. Boleh lagi kau ngaji Quran umur ni? Dia kata, kita ngajilah pelan-pelan. Kata, rajin kau. Bukan ramai orang mau pergi ngaji. Kita pun rasa, orang tahu aku rajin. Seronok hati kita. Bila kita seronok hati kita tu, maka hilanglah keikhlasan tu tadi. Jadi ikhlas ni takut je tu, saya pun takut. Dia sampai kita akhir hayat lah. Setan tak berhenti kacau. Dia tengok tu dia ni ikhlas lah sampai kesudah, sampai balik rumah tadi orang tegur tadi kita tak berasa apa juga. Sampai masuk rumah 10 tahun kemudian pula dah. Tiba-tiba dah pandai ngaji kan. Kan tiba-tiba ada orang kata, kau tak sangka no 10 tahun ngaji tak dalam duk tak larat, duk tak reti, tiba-tiba pandai dah no. Kita pun dialah orang baru tahu no aku pandai. Kita rasa syok. Nak pujuk hati macam mana kalau keadaan macam tu? Nak pujuk hati macam mana? Nombor satu, niat memang sentiasa berubah. Kita tak boleh kawal hati kita ni. Bila hati kita ni nama qalbun. Qalbun tu maksudnya terbalik. Benda yang duduk terbalik. Qalaba. Jadi yang kita boleh buat nombor satu, kita pergi kepada siapa pencipta hati kita. Minta Allah. Minta ya Allah. Sebab tu kalau ada orang puji, dia ada doa dia. Doa dia,
Dia kunci doa dia, inti dia adalah istighfar. Kan? Nombor satu kita sebut ya Allah, aku mohon ampun kepadamu daripada apa yang orang katakan kalau tersilap. Jadi kalau orang silap, kadang-kadang orang puji bukan betul sangat pun. Kita bukanlah baik hebat macam tu sangat pun. Orang puji lebih. Orang puji lebih ni kena istighfar. Istighfar banyak-banyak. Jangan syok. Kan orang kita terbalik syok. Macam mana? Tak boleh juga. Kadang-kadang puji ni betul. Sebab pujian ni sebenarnya ada fungsi. Lepas tu Allah bagi manusia ni memang kadang dia suka puji. Allah bagi kadang-kadang kita kata pujian-pujian ni datang kadang-kadang bertubi-tubi. Dia ada fungsi sebenarnya. Dan Nabi juga ajak kita suruh puji orang. Kan? Itu Nabi ajak. Baik, sebenarnya fungsi pujian ni gini. Bila pujian tu datang daripada orang keliling kita, ramai orang puji misalnya benda yang sama. Katalah sampai 100 orang puji benda sama. Maknanya benda tu betul. Ada kalau hadis kan, hadis kalau 100 orang bawa hadis yang sama, kita panggil dia hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni maknanya memang confirm betul. And, jadi kalau sampai 100 orang puji benda sama, benda tu betul. Baik, bila benda tu betul, maksudnya bukan kita nak kembang sampai 100 kali kan? Sampai 100 biji, macam 100 biji belon angkat kita terbang melayang. Ini seronok sangat dah. Tapi maksudnya bila benda tu betul, kita ambil point dia. Point dia maknanya itu kelebihan yang kita ada yang Allah bagi. Ni saya tadi menjawab soalan tadi, kena ingat balik bila kita rasa tak boleh nak ikhlas, kena ingat semua benda yang kita dapat buat sekarang Allah bagi. Dari Allah. Bukan kita yang boleh buat. Sebab ada ramai orang nak mai tak dapat. Sama ada dia terlalu uzur. Mungkin ada juga kan memang kalangan kawan-kawan kita yang dulu mai, lepas tu dah memang tak mampu, tak larat dah. Maknanya bila larat ni Allah bagi. Kadang-kadang benda macam ni kita kalau nak faham, nak fikir, nak ingat selalu kan, kena tengok kisah-kisah, contoh-contoh orang lain yang mungkin depan mata kita tengok. Ada antaranya saya pernah tengok satu dokumentari, satu keluarga tu, dia anak-anak dia semua genius. Genius lah, dia bukan cerdik biasa-biasa. Daripada kecil-kecil sampailah umur 13 tahun. Dia pelik sikit. Semua sampai umur 13 tahun bukan takat kita kata tak genius dah. Gila. Kita tak tahulah apa dia buat kan, tapi anak-anak dia semua gitu, tinggal yang bongsu seorang je dah. Dalam berapa beradik dia, ramai kot lah, 6 beradik tak silap. Jadi sampai umur 13 tahun habis semua gila. Tinggal bongsu je. Sampai bila dia interview, yang bongsu tu dia kata dia cita-cita nak jadi doktor sebab dia nak ubat balik kak dengan abang dia semua. Tapi di situ patutnya dia mengisahkan kita. Maknanya kalau Allah bagi kita berjaya sampai hari ni, itu Allah yang bagi. Sebab sekelip mata Allah boleh tarik benda tu. Allah bagi kita kemampuan ada lisan, mulut kan, kita boleh bercakap dan kita gunakan lisan kita tu untuk baca Quran. Allah yang bagi. Sebab ada ramai orang dia nak baca, dia bisu. Kan ada orang bisu, dia tak boleh nak baca Quran. Jadi semua benda kita ada lah ni, semuanya Allah yang bagi. Tak ada satu pun kita boleh rasa bangga. Nak bangga kot mana Allah bagi. Ni mai ni naik kereta kan, elok-elok je kereta depan tu. Tak ada pula nampak kereta hilang tayar kan. Semua elok. Makna ada kereta boleh mai, Allah bagi kereta. Sebab ada banyak orang tak ada kereta. Dia nak naik basikal, dia duduk mata ayak contoh kan. Naik basikal mata ayak sampai sini tu dia. Saya pernah masa tingkatan 2 Dari Kangap pergi mata ayak naik basikal. Tapi waktu sekali je lah, memang jauh lah. Jadi tu makna kita kata kemampuan kita, kemampuan yang kita ada daripada Allah SWT. Waktu yang kita kena selalu ingat. Kalau kata kita boleh buat, katalah kita misal kata pandai masak, yang buat kita pandai masak Allah juga. Dan Allah yang bagi kita pandai masak. Sebab ada orang dia campur-campur je jadi. Ada orang dia susun-susun tak jadi-jadi. Kan? Mana ada orang masuk kursus masak, belajar dengan chef terkenal dunia kan, tak jadi-jadi juga. Pasal masak dengan tangan tu kan, ayak tangan ni, maknanya kemampuan tu Allah bagi. Jadi kalau kita misal kata memang kita ni bukan chef, tapi satu kampung panggil chef, pasal memang pandai sangat masak, bagilah apa pun semua jadi. Okay, bila orang tanya resipi, tak tahulah, main campur-campur. Dia tanya banyak mana nak letak garam, gula, kunyit semua nak letak banyak mana, tak tahu, bubur je lah. Kita kata
kita memang tak ada resepi khas, ikut kita je. Dan tu Allah bagi. Jadi tak boleh nak rasa bangga sebab kita pandai. Tak boleh nak rasa bangga, semua tu Allah yang bagi pada kita. Dengan perasaan itulah dia membantu kita untuk ikhlas. Jadi tu maknanya konsep ikhlas yang ada dalam diri kita, yang kita kata daripada masa kita buat sampailah kita nak ke akhir hayat nanti ni, kita minta supaya Allah selalu selamatkan kita daripada rasa riak. Sebab kita kata sebenarnya ulama kata, Imam Fudail bin Iyad, dia kata riak ni dia ada, kita nak kata apa, tu saya tak bawa nota kan, kalau tidak dia kadang-kadang dia lost. Dia ingatkan sat je lah, ingat tak duduk, tak ada meja. Tak apa. Imam Fudail bin Iyad dia kata riak ni dia boleh jadi antara dua. Ada dua. Satu, bila kita buat sesuatu, kerana manusia, itu riak satu. Yang kedua, kita tinggalkan sesuatu pun kerana manusia. Jadi buat atau tinggalkan kerana manusia, dua-dua riak. Kadang-kadang kan kita misal katalah nak sedekah, nak masuk duit dalam tabung. Mula-mula memang lillahi ta'ala lah, tak ada siapa nampak. Tiba-tiba ada orang lalu. Kita kebetulan kali tu nak buat masuk RM50. Orang lalu, ui besarnya duit. Nak masuk dalam tabung masjid sampai RM50. Terus demai perasaan. Akhirnya tak jadi kita. Tak jadi kan, takut riak kan. Simpan balik duit tu, tak jadi RM50 sudah. Riak juga. Riak juga. Sebab kita tak jadi masuk RM50 sebab orang tu kan, sebab manusia. Jadi maknanya tu nak kata kita nak kena buat sesuatu atau tinggalkan sesuatu, dua-dua memang kerana Allah SWT. Habis nak buat macam mana tu, nak bawa masuk kan nak tak jadi. Bawa masuk sebab kita rasa kembang sikit orang tengok tadi kan. Kalau simpan balik tak boleh pula dah. Kita makna simpan sebab manusia. Ada gini, kaedah dia senang je. Kalau nak buat benda baik tak payah fikir panjang, buat je. Lepas tu pasal niat ni memang selalu berubah-ubah. Jadi sekarang bila jadi macam tu, terus doa minta, ya Allah jagalah hati aku. Orang yang terpandang tu tak apalah, tapi jaga hati aku. Jadi kaedah nak jaga ikhlas ni salah satunya adalah menyembunyikan amal. Ni ada kisah di kalangan salafus soleh ni, orang soleh zaman dulu-dulu ni. Ada yang dikenal orang sebagai haji bakhil. Orang kenal dia ni orang yang bakhil, padahal dia orang soleh. Bila dicek-cek tengok pasal apa orang kenal dia jadi bakhil, sebab tak ada siapa pernah dia tengok dia suruh duit walau 1 sen pun kat siapa-siapa. Orang duk tengok dia ni kedekut baik. Tak pernah dia keluar duit kat siapa pun. Tapi orang tahu kata dia sebenarnya pemurah lepas dia mati. Lepas dia mati orang tahu mana. Sebab rupanya dia tiap-tiap malam duk pergi sedekah, bagi-bagi makanan satu kampung. Yang orang tahu pasal lepas dia mati tak ada dah makanan tu. Barulah orang tahu kata tu dia yang duk bagi. Tu contoh dia lebih kurang macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni orang tahu bila dia mati, meninggal, tengok kat pundak bahu dia ni ada kesan ni. Ada kesan duk pikul barang. Pikul gandum malam-malam duk bagi dekat orang kampung. Masa tu dia khalifah. Itu maknanya antara yang kita nak cuba jaga lah. Kita nak cuba simpan hati, kita kata jaga hati daripada riak. Sebab kita kata bila orang tahu memang tak terlepas lah daripada pujian. Sekarang kita nak jadikan pujian tu, tadi persoalan pujian tu, kalau orang puji kita kata perlunya adalah dengan kita tahu betul pujian tu. Bila ramai orang puji kita tahu tu betul, maka masa tu kita tahu itu bakat kita. Tu perlu dia. Dan kadang-kadang kita tak tahu bakat kita apa dia. Bakat terpendam kan banyak kan. Jadi bakat ni bila orang duk puji baru kita tahu, kita rupanya ada bakat tu. Baik nak buat apa dengan tahu tu. Bukan nak kembang, nak tunjuk ke orang dah. Bila tahu waktu bakat kita gunakan balik untuk jalan Allah. Balikkan semula ke jalan Allah. Ni saya balik kampung, saya sekolah rendah kat sini lah, pandai lah kan. Cikgu sekolah rendah saya pun ada. Saya dulu diam. Saya kecil-kecil kan. Memang diam, tak tahu pun kata aku cakap. Memang tak tahu. Kan? Sampailah maknanya
satu keadaan di mana akhirnya baru tahu kata ada kemampuan tu, dan kemudian kita cuba usahakan untuk digunakan di jalan Allah. Hak tu perlu dia. Lepas tu kalau orang caci maki pun sama juga. Bukan main perasaan lah, perasaan ni tak tepi. Tapi kalau orang caci maki kita benda sama banyak-banyak kali, maknanya boleh jadi betul. Bila kata betul, makna benda tu kita kena elak, benda tu kita kena jaga, benda tu kita kena berhentikan. Jadi ni konsep kita kata dalam bab pujian tadi, kena ingat ni Imam Malik. Imam Malik ni kalau pernah dipuji, Imam Malik ni pernah dipuji dia seorang makcik seorang makcik zaman Imam Malik lah. Ni bukan Imam Malik masjid mana-mana dah. Imam Malik pengasas mazhab Maliki. Cerita dulu, zaman dulu. Dan Imam Malik ni pernah dipuji oleh seorang makcik ni. Dia puji, dia kata Imam Malik ni orang dia tak pernah tinggal tahajud. Imam Malik dengar menangis. Dia balik menangis, minta ampun pada Allah. Tu nombor satu, kena minta ampun. Dan dia kata apa? Imam Malik kata, mulai saat itu aku tidak pernah meninggalkan tahajud lagi, sebab aku takut orang memuji aku lebih daripada apa yang sebenarnya. Tu dia satu lagi fungsi pujian, buat kita semangat untuk beramal. Dan takut kalau orang puji terlebih. Sebab kalau orang puji terlebih, lepas tu kita syok terlebih, benda tak betul. Tu depan Allah payah pula nak jawab. Duduk syok sendiri kan. InsyaAllah setakat tu selamat raya dah. Walaupun lambat lagi ya. Ikut ni mungkin saya balik tak balik raya, tak balik pagi raya. Sebab kena raya KL, giliran family suami lah. Saya je hak suami bukan orang Perlis. Orang lain semua pasangan orang Perlis. Kakak, adik dua semua pasangan Perlis. Jadi dia pun tak kisahlah balik mana, memang Perlis. Saya Kelantan dengan Perlis. Jadi dia kena bergilir. Tapi insyaAllah raya kedua ada kot. Terima kasih. Kalau ni saya livekan dekat TikTok. Kalau nak tengok kat TikTok saya ada, boleh cari UQAFY Uqafi. Pokoknya dalam sentiasa beristighfar dengan alhamdulillah lah. Kalau puji pun pujian hanya bagi Allah. Alhamdulillah tu kena niat lah. Segala puji bagi Allah. Maksudnya orang puji tu Allah yang punya. Orang tu puji kita kata pandai, Allah yang bagi kita pandai. Orang puji kata kita dalam hati kita rasa macam kita rasa proud. Dan banyak istighfar lah. Saya ni bukan kita punya yang Allah bagi. Kadang-kadang kita on the spot belum puji tu kan. Sebenarnya kita tak ada kan. Sembah kan. Sebenarnya kan, lafaz jawapan kalau orang puji ni ada dalam bahasa Arab. Bahasa Arab lah tapi. Hadza min fadli Rabbi. Itu jawapan dia. Hadza min fadli Rabbi. Sama lah dengan kiranya milik Allah lah. Ini adalah anugerah Allah. Bahasa kitanya. Jadi kalau dipuji orang, katalah ini anugerah Allah. Kod Melayu tu lah. Hadza ini min fadli Rabbi. Ini adalah kurnia daripada Allah, anugerah daripada Allah. Tapi kan bahasa kita duk sembang ni pelik pula lah bunyi kan. Tiba-tiba jawab kita, orang kata, wih pandai kau masak no. Ini adalah anugerah daripada Allah. Tu macam pelik sikit. Dalam hati kita. Dalam hati kita. Biasa alhamdulillah orang kita lah. Tak apa, jawab apa pun tak apa. Janji hati kita tu kita tak rasa bangga. Baik, Allah alam. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.